Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Osman. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 BMM 1064 Sintaksis Bahasa Melayu, iaitu perbandingan proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, Aribah Liana binti Lutfi, Anis Hatirah binti Harun dan Muhammad Hamdi bin Harun. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang ayat majmuk gabungan. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan sebagai satu ayat dengan cara menggabungkan ayat-ayat tersebut menggunakan kata hubung. Ayat-ayat yang disambungkan itu hendaklah setara sifatnya, iaitu ayat-ayat tersebut terdiri daripada ayat yang sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain akan wujud disebabkan ayat-ayat tersebut disusun secara berturut-turut dan menggunakan kata hubung yang bersesuaian. Contoh kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk gabungan ialah dan, atau, sambil, tetapi, serta dan sebagainya. Contoh ayat majmuk gabungan ialah adik membaca buku sambil tersenyum. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis gabungan. Jenis gabungan terbahagi kepada 3. Jenis yang pertama ialah gabungan yang susunan faktanya berturutan. Yang kedua ialah gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta. Dan yang ketiga ialah gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan. Contoh ayat untuk jenis gabungan yang pertama iaitu gabungan yang susunan faktanya berturutan ialah gadis itu baik orangnya, malah jarang sekali dia menyakiti hati saya. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat fakta yang dinyatakan adalah berturutan dan disebut satu demi satu. Fakta yang pertama ialah gadis itu baik orangnya, dan fakta yang kedua ialah jarang sekali dia menyakiti hati saya. Contoh ayat untuk jenis gabungan yang kedua iaitu gabungan yang susunannya memberi maksud pertentangan fakta ialah ibunya rajin berniaga tetapi anak perempuannya tidak berminat sama sekali. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat fakta yang pertama iaitu ibunya rajin berniaga dan fakta yang kedua ialah anak perempuannya tidak berminat sama sekali. Dalam fakta yang kedua menunjukkan pertentangan kepada fakta yang pertama. Dan contoh ayat untuk jenis gabungan yang ketiga iaitu gabungan yang susunannya menggabungkan 2 ayat atau lebih menggunakan kata hubung yang berpasangan. Contoh ayatnya ialah lebih baik kita masak sendiri daripada membeli makanan di restoran. Perkataan lebih baik dan daripada merupakan kata hubung yang berpasangan untuk menggabungkan 2 fakta iaitu kita masak sendiri dan membeli makanan di restoran menjadikan ayat tersebut lebih baik kita masak sendiri daripada membeli makanan di restoran. Penerangan yang seterusnya adalah berkaitan pembentukan ayat majmuk gabungan. Gajah di bawah menunjukkan proses pembentukan ayat majmuk gabungan yang paling asas, iaitu terdiri daripada ayat tunggal yang pertama, kata hubung dan ayat tunggal yang kedua. Berdasarkan rajah tersebut, contoh ayat bagi ayat tunggal yang pertama iaitu ayahnya seorang tentera. Dan contoh bagi kata hubung yang digunakan ialah dan, manakala contoh ayat bagi ayat tunggal yang kedua ialah ibunya seorang polis. Maka dari itu, ayat majmuk gabungannya ialah ayahnya seorang tentera
dan ibunya seorang polis. Pembentukan ayat majmuk gabungan tanpa proses pengguguran. Berdasarkan contoh ayat di bawah, kesemua bahagian ayat yang digabungkan itu dikekalkan, iaitu ayat tunggal pertama digabungkan dengan ayat tunggal kedua menggunakan kata hubung tetapi untuk menghasilkan ayat majmuk gabungan. Tugas kata hubung hanya untuk menggabungkan ayat-ayat tersebut dan menjadikannya satu ayat yang lebih besar tanpa menggugurkan apa-apa perkataan dalam ayat-ayat tersebut. Contoh ayatnya ialah ayat tunggal yang pertama, dia mempunyai adik kembar. Contoh bagi ayat tunggal yang kedua, mereka kembar tidak seiras. Kata hubung yang digunakan ialah tetapi dan ayat majmuk gabungannya ialah dia mempunyai adik kembar tetapi mereka kembar tidak seiras. Daripada ayat majmuk gabungan yang digabungkan daripada ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2 menggunakan kata hubung tetapi, kita dapat lihat kesemua bahagian ayat yang digabungkan itu dikekalkan tanpa mengalami apa-apa proses pengguguran dalam ayat tunggal tersebut. Proses penggabungan ayat juga boleh digunakan untuk deretan beberapa ayat yang lebih daripada 2 ayat dan ayat ini tidak mengalami proses pengguguran. Sebaliknya, mengekalkan perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Contoh ayat bagi ayat tunggal yang pertama ialah kakak mengemas rumah. Ayat tunggal yang kedua, abang mendengar lagu. Ayat tunggal yang ketiga, adik menonton televisyen. Kata hubung yang digunakan ialah manakala. Dan ayat majmuk gabungannya ialah kakak mengemas rumah, abang mendengar lagu, manakala adik menonton televisyen. Dalam contoh ayat tersebut, kita dapat lihat setiap perkataan daripada ayat tunggal pertama, kedua dan ketiga tidak digugurkan sama sekali, malah dikekalkan kesemua perkataan tersebut untuk menjadikannya ayat majmuk gabungan. Pembentukan ayat majmuk gabungan dengan proses pengguguran. Berdasarkan contoh ayat di bawah, ayat-ayat yang digabungkan itu mempunyai unsur yang sama dan diulang. Maka, unsur yang sama itu boleh digugurkan dan tidak perlu mengulanginya. Tugas kata hubung adalah untuk menggabungkan ayat-ayat tersebut dan menjadikannya satu ayat yang lebih besar dengan menggugurkan unsur yang sama yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Contoh ayat dalam ayat tunggal yang pertama ialah Anis merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Ayat tunggal yang kedua ialah Adibah merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Ayat majmuk gabungannya ialah Anis dan Adibah merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Dalam contoh ayat tersebut, kita dapat lihat perkataan merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya merupakan unsur yang sama dan berulang dalam ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua. Maka dari itu, perkataan tersebut boleh digugurkan salah satu daripadanya untuk menjadikannya ayat majmuk gabungan yang gramatis, iaitu Anis dan Adibah merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Proses penggabungan ayat juga boleh digunakan untuk deretan beberapa ayat yang lebih daripada 2 ayat dan ayat ini mengalami proses pengguguran pada unsur yang sama dalam ayat tersebut. Contoh ayat bagi ayat tunggal yang pertama ialah pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke kota Formosa di Melaka. Ayat tunggal yang kedua, pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke Taman Buaya di Melaka. Ayat tunggal yang ketiga, pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke Menara Tameng Sari di Melaka.
Kata hubung yang digunakan ialah dan. Ayat majmuk gabungannya ialah, pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke Kota Formosa, Taman Buaya dan Menara Tamingsari di Melaka. Dalam contoh ayat tersebut, kita dapat lihat perkataan pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke merupakan unsur yang sama dan diulang dalam ayat tunggal yang pertama, kedua dan ketiga. Oleh itu, unsur yang sama tersebut tidak perlu diulang dalam ayat majmuk gabungan dan hanya perlu disebut sekali sahaja, menjadikan ayat majmuk gabungan tersebut lebih gramatis dengan ayat, pada cuti sekolah yang lalu, saya telah pergi ke Kota Formosa, Taman Buaya dan Menara Tamingsari di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdi selaku pembentang kedua akan menguraikan tajuk berkenaan dengan ayat majmuk campuran. Baiklah, mari kita mengenali terlebih dahulu apa itu ayat majmuk campuran. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, berikut adalah takrifan ayat majmuk campuran mengikut pandangan tokoh. Yang pertama, menurut Abdul Hamid Mahmud, ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada campuran antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Manakala menurut Nik Sefakirin, ayat majmuk campuran ini ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Okey, dari sini kita dapat disimpulkan bahawa ayat majmuk campuran ialah ayat yang lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk campuran juga dikenali sebagai ayat kompleks. Antara ciri-ciri ayat majmuk campuran ialah, yang pertama, boleh terdiri daripada pelbagai bentuk dan jenis ayat. Yang kedua, ayat yang panjang. Yang ketiga, dicampur dengan satu jenis ayat majmuk dengan ayat majmuk yang lain. Dan yang terakhir, ayat majmuk terhasil apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 klausa. Ayat majmuk campuran ini terdapat beberapa jenis, iaitu ayat gabungan dicampur dengan ayat komplemen. Yang kedua, ayat gabungan dicampur dengan ayat relatif. Yang ketiga, ayat komplemen dicampur dengan ayat relatif. Dan yang keempat, ayat keterangan dicampur dengan ayat relatif. Baiklah, kita masuk kepada jenis ayat majmuk campuran yang pertama, iaitu ayat gabungan dicampur dengan ayat komplemen. Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat komplemen yang menggunakan kata komplemen bahawa. Baiklah, berikut adalah contoh ayat. Bapa dan ibu memberitahu kami bahawa kami perlu belajar bersungguh-sungguh. Baiklah, daripada ayat tersebut kita dapat pecahkan kepada dua klausa, iaitu klausa utama dan klausa bawahan. Klausa utama ialah klausa gabungan, manakala klausa bawahan pula ialah klausa komplemen. Dalam klausa gabungan itu terdiri daripada dua ayat tunggal yang digabung menjadi ayat majmuk. Ayat tunggal yang pertama ialah bapa memberitahu kami, dan satu lagi ayat tunggal ialah ibu memberitahu kami. Manakala klausa yang kedua ialah klausa komplemen. Mengapa ia dikelaskan klausa komplemen? Baiklah, ia dikelaskan sebagai klausa komplemen kerana terdapat kata komplemen bahawa.
Baiklah, yang seterusnya ialah ayat gabungan dicampur dengan ayat relatif. Ayat majmuk ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat relatif yang menggunakan kata relatif yang. Baiklah, contoh yang pertama. Ain dan Ikin masih di dapur membuat kuih bahulu yang akan dijual di pasar. Manakala contoh yang kedua ialah adik dan kakak sedang makan nasi goreng yang emak masak. Berdasarkan contoh yang pertama, ayat itu boleh dipecahkan pada dua klausa, iaitu klausa utama dan klausa bawahan. Sama seperti contoh sebelum ini, klausa utama itu merupakan klausa gabungan yang terdiri daripada campuran dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Dalam klausa bawahan pula ialah klausa relatif. Klausa yang akan dijual di pasar malam merupakan klausa relatif kerana klausa tersebut mengandungi kata relatif yang. Seterusnya, ayat komplemen dicampur dengan ayat keterangan. Sudah kita sedia tahu bahawa ayat komplemen mengandungi kata komplemen bahawa dalam ayat tersebut. Manakala ayat keterangan pula ialah ayat yang berfungsi untuk memberikan huraian lanjut atau menerangkan ayat-ayat tersebut. Berikut ialah contoh ayat komplemen dicampur dengan ayat keterangan. Gadis itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu kerana dia suka mengganggu perempuan. Klausa gadis itu memberitahu bahawa dia tidak suka lelaki itu ialah klausa komplemen. Manakala klausa kerana dia tidak suka mengganggu perempuan ialah klausa keterangan. Dalam klausa keterangan ini, dia menegaskan mengapa perempuan itu tidak suka lelaki itu dengan memberi sebab yang dihubungkan dengan kata hubung kerana. Baiklah, kita masuk kepada jenis ayat majmuk campuran yang terakhir, iaitu ayat keterangan dicampur dengan ayat relatif. Baiklah, ayat keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Ayat keterangan berfungsi memberikan huraian lanjut atau menegaskan makna kata kerja induk. Baiklah, berikut ialah contoh ayat majmuk campuran yang terdiri daripada ayat keterangan dan ayat relatif. Pemuda itu datang dengan menaiki kereta api yang datang dari utara. Baiklah, berdasarkan ayat tersebut, kita dapatkan pasti bahawa dalam klausa keterangan itu kita boleh pecahkan kepada dua ayat, iaitu ayat yang pertama, pemuda itu datang merupakan ayat induk. Manakala ayat yang kedua, dengan menaiki kereta api ialah ayat kecil. Manakala bagi klausa bawahan yang datang dari utara merupakan ayat relatif yang menggunakan kata relatif yang. Sekian sahaja penerangan saya tentang ayat majmuk campuran pada hari ini. Saya berharap agar kamu semua faham dan boleh mengaplikasikan ayat majmuk campuran ini dalam penulisan kamu semua. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada perbezaan proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Sebelum saya menerangkan perbezaan antara proses penerbitan ayat antara ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran, saya akan menerangkan dahulu konsep transformasi generatif. Generatif dalam konsep ini membawa maksud menerbitkan, iaitu bermula daripada unsur-unsur yang terhad dan kemudian akan bertambah dan berkembang untuk menerbitkan unsur yang lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus yang tertentu. Seterusnya, transformasi pula bermaksud mengubah atau menukar, iaitu menulis semula. Dalam konteks ini, ia membawa makna menuliskan semula bentuk struktur ayat
struktur ayat asas atau ayat yang asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau menghilangkan makna ayat tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan konsep ayat terbitan. Ayat terbitan adalah hasil daripada proses gramatis yang melibatkan pelaksanaan rumus-rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses penerbitan ayat adalah proses menghasilkan ayat baru daripada ayat yang sedia ada. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 proses penerbitan ayat. Yang pertama ialah proses pengguguran, seterusnya ialah proses penyusunan semula dan yang akhir sekali adalah proses perluasan. Seterusnya kita akan bergerak kepada perbandingan proses penerbitan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Ayat majmuk gabungan mengalami proses pengguguran semula dari segi pengguguran frasa nama sebagai subjek dan pengguguran frasa predikat. Manakala ayat majmuk campuran pula mengalami proses pengguguran dari segi pengguguran frasa nama sebagai subjek sahaja. Seterusnya, ayat majmuk gabungan mengalami proses penyusunan semula dari segi penyusunan semula frasa nama sebagai predikat dan penyusunan semula melalui ayat songsang. Manakala ayat majmuk campuran tidak mengalami proses penyusunan semula. Yang terakhir, ayat majmuk gabungan mengalami proses perluasan iaitu perluasan dengan kata hubung, manakala ayat majmuk campuran mengalami proses perluasan dari segi perluasan frasa nama sebagai subjek dan perluasan dengan kata hubung. Okey, kita bergerak kepada perbandingan yang pertama iaitu proses pengguguran frasa nama sebagai subjek dalam ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Aspek yang pertama dalam pengguguran kata nama frasa nama sebagai subjek adalah pengguguran kata ganti nama diri kedua dalam ayat perintah. Daripada segi ini, hanya ayat majmuk gabungan yang mengalami pengguguran kata nama diri kedua dalam ayat perintah. Dalam ayat perintah, kata ganti nama diri kedua yang berfungsi sebagai subjek selalunya digugurkan. Sebagai contoh, ayat tunggal yang pertama, awak semua pergi. Awak semua jangan datang kembali. Dan ayat majmuk gabungan yang terjadi adalah awak semua pergi dan jangan datang kembali. Kata ganti nama diri kedua dalam ayat tersebut adalah awak semua. Jadi, awak semua akan digugurkan dan menjadikan ayat tersebut pergi dan jangan datang kembali. Aspek yang seterusnya dalam pengguguran frasa nama sebagai subjek adalah pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Aspek ini dialami oleh ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Jika terdapat subjek yang serupa dalam ayat-ayat yang bergabung menjadi ayat majmuk, maka subjek frasa nama tersebut bolehlah digugurkan. Tetapi hanya satu sahaja frasa subjek yang boleh digugurkan. Sebagai contoh, ayat majmuk gabungan, ayat tunggal yang pertama, adik saya cerdik. Dan ayat tunggal yang kedua, adik saya pemalu. Dalam ayat-ayat tersebut, subjek yang sama adalah adik saya. Jadi, adik saya hanya satu sahaja akan digugurkan dan membentuk ayat majmuk gabungan. Adik saya cerdik tetapi pemalu. Manakala, contoh ayat majmuk campuran adalah kereta itu sentiasa rosak, kereta itu dibaiki olehnya dan seterusnya kereta itu dijual olehnya. Dalam ayat-ayat tersebut, frasa kereta itu berulang sebanyak 3 kali dan serupa menjadikan frasa tersebut digugurkan dan membentuk ayat majmuk campuran kereta
yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Seterusnya adalah proses pengguguran frasa predikat. Proses pengguguran frasa predikat ini lazimnya berlaku pada ayat majmuk gabungan sahaja. Frasa predikat boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Apabila terdapat frasa predikat yang hadir dalam ayat majmuk, dalam sesuatu ayat majmuk, maka kesemua frasa predikat tersebut boleh digugurkan kecuali frasa predikat yang terakhir. Ini membawa maksud adalah frasa predikat satu sahaja frasa predikat yang akan tinggal dan yang lain akan digugurkan. Contoh ayat majmuk gabungan yang mengandungi frasa predikat adalah Encik Ali seorang pegawai polis, Encik Ahmad seorang pegawai polis. Frasa predikat dalam ayat tersebut adalah frasa nama yang sama, iaitu seorang pegawai polis. Jadi, hanya satu sahaja frasa tersebut akan digugurkan dan membentuk ayat majmuk gabungan Encik Ali dan Encik Ahmad seorang pegawai polis. Selain daripada pengguguran penuh frasa predikat, terdapat juga pengguguran bahagian frasa predikat, iaitu pengguguran kata bantu. Pengguguran kata bantu boleh terdapat apabila predikat tersebut mengandungi kata kerja, mengandungi frasa kerja atau frasa adjektif. Pengguguran ini hanya berlaku dalam ayat majmuk gabungan. Sebagai contoh, ayat yang pertama, udara masih nyaman, dan ayat yang kedua, udara masih segar. Kata bantu dalam ayat tersebut adalah masih. Jadi, perkataan masih tersebut akan digugurkan satu dan membentuk ayat majmuk gabungan udara masih nyaman dan segar. Seperti yang dinyatakan dalam paparan sebelum ini, ayat majmuk gabungan hanya lazimnya proses pengguguran frasa predikat ini berlaku pada ayat majmuk gabungan. Namun, terdapat juga keadaan apabila ayat majmuk campuran mengalami proses pengguguran frasa predikat. Frasa predikat ini boleh digugurkan dalam ayat majmuk campuran apabila ayat majmuk gabungan ini dipancangkan dengan sebarang ayat relatif, ayat komplement atau ayat keterangan lalu berbentuk ayat majmuk campuran. Sebagai contoh, Encik Ali seorang guru, Encik Ahmad seorang guru bekerja di sekolah. Frasa predikat yang sama tersebut adalah Encik seorang guru. Jadi, seorang guru tersebut akan digugurkan lalu membentuk Encik Ali dan Encik Ahmad seorang guru yang bekerja di sekolah. Ayat majmuk yang pertama tersebut adalah Encik Ali dan Encik Ahmad seorang guru tersebut merupakan ayat majmuk gabungan. Lalu dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang bekerja di sekolah dan membentuk ayat majmuk campuran. Proses penerbitan yang seterusnya adalah proses penyusunan semula. Proses penyusunan semula ini lazimnya berlaku kepada ayat majmuk gabungan. Terdapat dua aspek yang akan dialami oleh ayat majmuk gabungan, iaitu penyusunan semula, frasa nama sebagai subjek dan penyusunan semula melalui ayat songsang. Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek berlaku apabila adanya ayat aktif yang untuk dipasifkan. Contohnya, Ali mengejar dan menendang bola itu. Lalu ayat tersebut dipasifkan menjadi bola itu dikejar dan ditendang oleh Ali. Seterusnya, penyusunan semula melalui ayat songsang. Dalam sesuatu ayat, apabila keterangan ingin difokuskan, maka ayat tersebut akan disongsangkan. Sebagai contoh, Ali cemerlang dalam pembelajaran. Ali cemerlang dalam pembelajarannya kerana rajin belajar.
Kerana rajin belajar tersebut ingin difokuskan, maka ayat tersebut akan disongsangkan lalu membentuk kerana rajin belajar. Ali berjaya cemerlang dalam pembelajarannya. Seterusnya kita bergerak kepada proses perluasan. Proses perluasan ini boleh berlaku kepada ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran dari segi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah proses perluasan frasa nama sebagai subjek. Proses perluasan frasa nama sebagai subjek ini hanya berlaku kepada ayat majmuk campuran. Dan aspek yang kedua adalah perluasan dengan kata hubung. Perluasan dengan kata hubung ini berlaku kepada ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk campuran. Kita bergerak kepada proses perluasan aspek yang pertama, iaitu perluasan frasa nama sebagai subjek dalam ayat majmuk campuran. Dalam ayat majmuk campuran, frasa nama sebagai subjek boleh diluaskan melalui proses relativisasi, iaitu dengan menambah frasa relatif dalam ayat tersebut dan dipancangkan. Frasa nama dalam ayat-ayat tersebut haruslah mempunyai identiti yang sama dan hendaklah berfungsi sebagai subjek. Jika salah satu ayat-ayat tersebut mempunyai frasa yang berbeza, maka ayat-ayat yang sewajarnya dipasifkan untuk membentuk ayat majmuk campuran yang gramatis. Contohnya, kucing itu sudah hilang. Anjing mengejar kucing itu ketakutan. Maka kita haruslah memasifkan salah satu daripada ayat-ayat tersebut untuk membentuk ayat majmuk gabungan melalui proses perluasan frasa nama sebagai subjek. Ayat tersebut haruslah dipilih mengikut keselesaian apabila dipasifkan. Ayat majmuk gabungan yang terbentuk apabila mengalami proses perluasan ialah kucing yang dikejar oleh anjing itu sudah hilang kerana ketakutan. Akhir sekali adalah proses perluasan dengan kata hubung. Proses perluasan dengan kata hubung ini boleh berlaku kepada ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Proses ini menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, manakala bagi menggabungkan dua atau lebih ayat. Contoh ayat majmuk gabungan yang mengalami proses perluasan dengan kata hubung. Ayat tunggal yang pertama, Ali berbasikal ke sekolah. Ayat tunggal yang kedua, Abu berbasikal ke sekolah. Jadi, kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat majmuk gabungan adalah Ali dan Abu berbasikal ke sekolah. Manakala ayat majmuk campuran pula adalah Ahmad membaca buku, tetapi kawan-kawannya yang telah kelitihan sudah lama tidur. Ayat tersebut, kata hubung yang digunakan adalah tetapi dan mengandungi frasa relatif yang dan menjadikan ayat tersebut adalah ayat majmuk campuran yang mengalami proses perluasan dengan kata hubung.